Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ke depan lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita dah sampai pada minggu yang lepas kepada bab yang ke-35. Itu bab sesiapa yang bunuh diri dia dengan sesuatu, dia akan diazab dengan benda yang dia bunuh dirinya dengan benda berkenaan. Kalau dia bunuh terjun bangunan dia akan terjun di dalam neraka nanti. Kalau dia makan racun tu akan berterusan diminum. Kalau sekiranya ditikam perut dia dengan satu benda yang tajam, maka dia akan berterusan. Kalau pakai pistol lah. Okay, ini maksudnya orang yang mati dalam keadaan membunuh diri akan diazab dalam neraka dengan apa cara dia bunuh diri berkenaan. Dan bahkan hadis Nabi kita bincangkan yang lalu, Nabi kata khalid mukhalada fiha abada, berkekalan dalamnya selama-lamanya. Berkekalan dalamnya selama-lamanya. Ini para ulama bahaskan, ada yang mengatakan ini bagi siapa yang mengatakan halal untuk dia bunuh diri. Kerana kadang-kadang manusia ni kadang salah faham. Dia kata dia memegang nyawa dia sendiri, sedangkan nyawa ni milik Allah Ta'ala, haram kita bunuh dan juga sebagainya atas kehendak kita sendiri. Bahkan sebab Nabi SAW tak benarkan orang manusia ni kerana nyawa kita kan milik kita. Bahkan dalam menentukan hak kita patut hidup atau tidak adalah Allah Ta'ala. Maka kita tak dibenarkan meminta doa untuk mati. Tahu kan? Bahkan dalam hadis Nabi kata, barang siapa, jangan seorang tu mengimpikan kematian. Janganlah seorang kamu mengimpikan kematian. Bahkan Nabi kata, barang siapa yang nak juga, tak boleh tidak, nak juga nak impi kematian, maka katakanlah, sebutlah, ya Allah, sekiranya kematian itu hidup baik untukku dan agamaku, maka matikanlah aku. Dan biarkan aku hidup sama mana kehidupan itu baik untuk aku dan agamaku. Maksudnya, minta atas dasar kalau baik untuk agama dan juga akhirat kita. Bukannya berkaitan dengan tajuk kehendak kita sendiri. Kerana kadang-kadang manusia ni salah faham. Dalam bab berdoa, di semua benda dia ingat, dia nak itu yang terbaik. Sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang patut atau tidak. Faham tak? Kalau ikut kita, semua benda kita nak dapat, petik dapat. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Kena ada benda tu datang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sebagai azab. Nampak macam nikmat tapi azab. Dan saya contoh apa? Rumah. Ingat? Saya bagi contoh rumah itu. Tak ingat, siapa tak ada kelas. Okay. Saya mungkin kelas lain kot. Saya contoh rumah. Kita minta, ya Allah, aku nak rumah besar. Nak rumah besar kan. Bila sebelum ni tinggal di apartmen kecil, kan rasa nak rumah besar, doa sungguh-sungguh. Gigi air mata nakkan rumah besar. Okay. Tapi lepas dapat rumah besar tadi, rupa nampak lepas tu pun nampak sebenarnya azab. Ya, asalnya dulu rumah kecil, gaduh-gaduh laki bini, boleh lagi tembung-tembung kan. Bila marah pun nampak lagi muka sejuk hati. Tiba-tiba dapat rumah besar, 2 tingkat, 5 tingkat kan, 3 tingkat dan sebagainya. Bila gaduh-gaduh, seorang duduk depan, seorang duduk belakang, seorang duduk atas, seorang duduk bawah, last sekali tak jumpa langsung, last sekali makin jauh. So last sekali baru tahu rupanya benda tu adalah azab. So jangan kita pandai-pandai nak minta benda tanpa lapik. Biasanya, tapi manusia tak minta benda dengan lapik tau. Maksudnya bila minta benda dengan Allah Ta'ala, sepatutnya kita lapik, ya Allah, minta berikan aku benda sekian kalau baik untukku dan agamaku. Guys, faham tak? Untuk duniaku dan juga akhiratku. Disebut macam tu kalau boleh. Jangan kita sendiri yang minta benda tu tadi kalau kita nak. Pasal kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala dia lebih mengetahui apa yang baik, apa yang buruk untuk kita. Bukan kita. Kita punya decision ataupun kita punya keputusan kadang-kadang berkait dengan tajuk influence keliling. Kan tengok cerita iklan SK2 dan sebagainya kan. Nakkan kulit macam tu. Dapat kulit macam tu, buat kerja bukan-bukan. Contohnya lah kan. Allah Ta'ala jadikan muka menggerutu, jadi orang tak dengurat. Bila muka licin, orang mengurat, lalu kita pun tergoda. Last sekali contohnya lah. Ni contoh benda tu. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut. So minta apa benda, minta Allah Ta'ala dengan lapik. Jangan tak berlapik. Tahu? Okey. Baik, jadi pada perbincangan kita yang lalu, kita sedang bahaskan hadis hadis yang berkenaan dengan hadis yang yang 86 Yang 86, benar dari sahabat bin Dhahak bahawa beliau telah membai'ah Rasulullah SAW di bawah pokok, iaitu bawah pokok yang samurah. Itu tajuk dia kembali pada surah Al-Fathu ayat 18. Yang mana dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, dan kita sebut itu, mana para sahabat dapat pangkat yang terbaik Allah Ta'ala berikan, itu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Demi sungguhnya Allah Ta'ala telah redha terhadap orang beriman, idh yubayi'unaka tahta syajarah, apabila mereka membai'ah engkau wahai Muhammad
di bawah pokok. Itu pokok Samurah, yang berada di apa, pokok yang berada di Hudaibiyah tu. Pokok tu tak ada dah para sahabat tebang. Para sahabat tebang kerana orang sibuk datang situ. Zaman Umar tebang. Umar tebang pasal tak nak orang buat benda khurafat, maka Umar tebang. So kerana zaman kita sekarang ni pun, kalau dia kata kerajaan Saudi Arabia hilangkan kesan-kesan sejarah kerana bimbang orang buat khurafat, mulut tu jangan pandang sangat. Ada orang terkadang mulut dia, apalah kerajaan ni tak jaga sebagainya, ini Wahabi lah. Mulut jaga sikit. Pasal para sahabat buat dulu. Diorang hilangkan bekas-bekas tanda-tanda tadi kerana bimbangkan orang akan jadi rosak akidah. Jadi perbuatan mereka tu valid. Lebih baik kalau dia kata berkaitan kesan-kesan Rasulullah SAW, rumah Rasulullah nanti orang guling-guling kat situ, tak apa pasal, kan? Bukan guling tangga Yayasan Taklim, guling-guling kat sana, kan? Yayasan Taklim kita ada kisah lain. Ini kisah yang berkenaan Rasulullah sendiri. Jadi bahaya. So bahaya akidah tadi, untuk menjaga akidah, benda-benda yang mudarat, daripada kekalnya benda tadi dan orang buat khurafat, baik dia hilang. Itu cerita dia. Hilang pasal kita kata sejarahnya para sahabat ni pun besarkan masjid, ikutkan tiang-tiang masjid asal dahulu. Kan mungkin ada orang tu, ada kisah-kisah dia, kisah Nabi mungkin duduk kat tiang ni, tapi diorang hilangkan terus. Kecuali mimbar dengan tempat bilik di mana Rasulullah SAW tanam saja. Kenapa? Sebab benda tadi tidak ada masalah dalam Islam. Pasal tak adalah bila kita tahu bilik Rasulullah mana, kita kan tempat mana Rasulullah duduk, kita akan dapat iman tambahan. Tak ada. Faham? Yang pentingnya adalah apa yang Rasulullah tunjuk kita buat, kita kena buat. Baik, kita dah bincangkan itu kerana dalam bai'ah berkenaan, dia kata dalam bai'ah tersebut bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sabit kata Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan agama dengan satu sumpah, bersumpah dengan satu sumpah dengan agama bukan Islam secara dusta, man halafa ala yaminin bimillati ghairil Islam kadiban, dalam keadaan dusta. Satu riwayat datang muta'ammidan, dengan sengaja, fahuwa kama qal, maka dia macam dia katakan. Even actually macam dia katalah, walaupun benda berkenaan bukannya apa, bukannya macam kita soalan datang tadi, niat ustaz dalam hati tak ada, tapi mulut lafazkan. Bila kita mulut kita lafazkan masa benda tadi, walaupun hati kita tak kata, Nabi kata still benda berkenaan dia macam dikatakan oleh diri dia. Mana benda tadi Nabi tak benarkan, kerana sumpah atau lafaz sumpah ni tadi menunjukkan pembesaran pada agama tersebut. Contoh macam kalau orang tu kata demi kan Krishna ke atau sebagainya, kan, dan sebagainya, untuk sumpah bagi kau ni bersumpah dengan orang Islam, kita sebut Allah lah. Tapi sumpah dengan orang Hindu, kita nak tukar kot. Kalau sebut Allah nanti kan dia tak faham, kan. Jadi kita bersumpah dengan apa, nama dewa dia. There's no such thing. Tak boleh kita buat benda berkenaan. Walaupun kita tak, kan, kita bohong pun, dalam hati kita tak percaya pun, tapi Nabi kata orang tersebut macam mana dia katakan dalam diri dia. Tak boleh, tak dibenarkan. Jadi dia kata kat situ, dan para ulama, kita sambung kata, adapun sekiranya orang yang bersumpah tadi, okey, orang yang bersumpah dengan tanpa menyangkakan benda berkenaan, dikatakan dia ni berdosa, melakukan dosa besar. Dia bukan tak berdosa, dia berdosa walaupun dia tidak berniat. Kalau kita ada niat, terus terkeluar daripada Islam. Okey, jadi dikata kerana dia telah nisbahkan dalam kata-katanya kepada sesuatu yang diagungkan agama tersebut atau diiktikadkan oleh agama berkenaan, maka dikeraskan ke atasnya amaran ini. Dan dia jadi seperti orang dia jadi seolah-olah dia seorang daripada penganut agama berkenaan, seolah-olah dia jadi penganut agama tersebut. Okey, ini sebagai orang kata sekatan, jangan sampai umat Islam ini terikut-ikut dengan faham-fahaman lain untuk bersumpah dengan selain Allah Taala. Okey, dan bahkan Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah 51, Al-Maidah 51, Allah Taala nyatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang memperwalikan, memberikan sokongan dan sebagainya dengan kamu kepada mereka, maka dia orang berkenaan adalah termasuk di golongan tersebut. Mana mengagungkan, itu sebab kita kata mengagungkan hari-hari kerajaan dan sebagainya macam kita sebut tadi pun tak boleh. Walaupun kita kata hati kita kata tidak, still benda berkenaan macam apa, menjadikan inilah mana hari di mana ada Tuhan lain selain Allah Taala, kita duduk sama kat situ, mana tak dibenarkan. Bahkan dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran Karim, dalam surah An-Nisa 140, An-Nisa 140, An-Nisa 140, dia ada kisah juga sebenarnya, 140, okey. Dalam yang berkenaan Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
140. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan demi sungguh telah diturunkan kepada kamu dalam kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan, tidak dipercayai terhadapnya, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan terhadapnya, fala taq'udu ma'ahum abada, fala taq'udu ma'ahum, makanya kamu duduk dengan mereka. Mereka kamu duduk satu majlis, dalam majlis berkenaan memperolokkan, mempersendakan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka jangan kamu duduk bersama mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghair, sehingga mereka tukar perbualan mereka kepada benda lain. Mereka kalau kadang keraian tadi kan, kita duduk dalam satu kumpulan tadi duduk mempersalahkan Allah Ta'ala dan sebagainya, tinggalkan, jangan duduk dengan mereka. Apatah lagi kalau dia kata perhimpunan tadi menyatakan ada Tuhan selain Allah Ta'ala, lagi tak boleh kan, okay? Innakum idza mithluhum, kalau kamu macam tu kamu duduk juga, kamu sungguhnya kamu kalau macam tu kamu seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a, sungguh Allah Ta'ala akan menghimpunkan orang munafik dan kafir ni dalam neraka jahanam sama sekali, semua sekali. Baik, ini adalah sifat nifak. Pasal orang munafik ni dia duduk dengan Islam duduk macam ni, dengan orang bukan Islam duduk macam ni, dia duduk dua-dua belah, boleh duduk. Kita dengan Islam ni kita satu stand. Benda yang Islam, benda bukan Islam tu kita tolak. Terus terang. Baik. Jadi kita dalam tajuk tadi, maka dalam tajuk ni memang kita kata haram, berat berat. Perbuatan apa kita kata bersumpah dengan agama selain Allah Ta'ala. Soalan sekarang ni, adakah wajib dia kafarah atau tidak? Tahu tak kafarah yamin, kafarah sumpah? Tak tahu? Bukan. Untuk batalkan sumpah. Tahu tak sumpah? Kalau kita dah bersumpah, kita wallahi aku akan buat. Okey. Nazar macam tu juga, orang nazar dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala ajar, kalau untuk bersumpah dengan satu perkara, tak boleh buat benda berkenaan, maka dia kena tebus sumpah tadi. Berkafarah dia. Ada kafarah dia. Dan surah apa? Ya, saya. Puasa tu. Lagi? Bebas orang hamba. Surah Al-Ma'idah 89. Kita bacalah, okey, 89 Al-Maidah 89. Balik baca sendiri. Baik. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan tajuk, kalau dia kata orang tu bersumpah dan yang batalkan sumpah dia actually atas dia ada dua perkara. Either dia kena orang kata bebas dia beri makan 10 orang fakir miskin, atau beri pakaian 10 orang fakir miskin, ataupun dia bebas orang hamba, atau puasa 3 hari. Tak berturut-turut 3 hari je dia kena puasa. Itu cara dia batalkan sumpah dia. Soalannya sekarang ni, kalau dia sumpah dengan nama selain Allah Ta'ala atau agama selain Allah, selain Islam, adakah dia kena kafarah juga? Atau sumpah dengan matahari, bulan, bintang ke? Atau demi cinta kepadamu ke? Kan la ilaha illallah wa syarika lah, walau lagu pun mana boleh. Man kana halifan bil man kana halifan falyuhlif billah. Barang siapa nak bersumpah dengan nama Allah, awliya semua ataupun patut diam. Mana kita tak boleh sumpah yang lain. Tak murtad tadi, tengok masalah kefahaman dia. Kalau dia kata memang sekian, tapi masalah itu dosa. Dosa tak dosa. Masalah kita terkeluar agama tu lah, tak lain macam orang bunuh diri. Kita kata dalam Islam ada dua pendapat. Satu pendapat dia terus kafir terus. Satu pendapat kata dia, kalau dia percaya benda tu boleh halal, maka dia kafir. Kalau dia kata dia tak rasa benda tu halal tapi dia buat, dia berdosa. Pasal janji Nabi SAW untuk dia kena hukuman, tetap kena hukuman. Tapi masalah dia adakah dia kekal dalam neraka, itu pulang pada Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita tak nak hukum dia untuk kekal tidak. Pasal ada manusia yang bunuh diri tapi Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka. Kan macam kisah sahabat Nabi yang seorang tu yang pergi hijrah, bila mati sakit dia tak tahan, dia bunuh diri dia ni, kerat ni. So, jadi dia dihukum Allah Ta'ala, sini tak sembuh. Lain Allah Ta'ala ampunkan. So Nabi, lepas tu Nabi kata, Allah, ya Allah, untuk dua tangan dia ampunkanlah juga. Nanti kita akan baca hadis berkenaan. Cuma anyway, maksudnya dia dah patut kena hukuman tapi Allah Ta'ala ampunkan. Jadi hak keampunan tadi milik Allah Ta'ala yang mutlak, bukan hak kita. Faham tak? Allah Ta'ala dah isytiharkan kalau mati dan syirik, dia takkan ampunkan langsung. Lain-lain dosa selain syirik tadi, ada harapan Allah Ta'ala nak ampunkan. Sebab kenapa Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata kullu ummati, semua umatku akan diampunkan, illal mujahirun, kecuali orang mujahirun. Itu yang tunjuk dia buat salah, dosa, dia bangga dengan dosa dia buat. Macam malam ni dia berdosa, dia buat benda yang tak elok, besok pagi dia cerita dengan orang, kau tahu semalam aku buat, orang ni payah. Semua umat aku Nabi kata akan diampunkan, kecuali mujahirun.
Maksudnya dosa kesalahan kita Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi. Jadi janganlah jadi murjiah pula. Tak buat amal kan, buat dosa, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan. Kan? Tapi amal tak buat tak boleh. Kita kata secara langsung kena tepat dengan amal yang kita buat. So anyway, dan tajuk ni, orang tu keluar agama ke tidak, jawapannya terpulang kepada Allah Ta'ala. Cuma kita kalau kita sebagai kerajaan tanya dia, kenapa lafazkan tadi? Kenapa kata demi cinta kepadamu? Kan? Demi bulan bintang matahari. Tak boleh, pasal tak boleh kita bersumpah untuk menzahirkan benda tu benar dengan kata demi bulan, demi bintang engkaulah sekian, demi sekian engkaulah sekian. Tak boleh. Pasal itu dalam Islam tak dibenarkan langsung. So anyway, kita kata lafaz tadi dalam Islam. Soalan sekarang ni, lafaz dengan benda selain Allah Ta'ala, adakah kena kafarah? Nak batalkan balik tak sumpah tu? Ini sekarang kita bincang. Diriwayatkan, dia kata diriwayatkan daripada Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, seorang tabi'in. Okey, berkenaan apa yang datang dalam contoh macam ni. Dia kata itu adalah cara yang dilafazkan hadis Nabi tadi adalah benda untuk menunjukkan kasar atau kerasnya. Nabi SAW kata orang tu macam dia katakan, soalan macam valid sumpah tadi. Sebenarnya bukan sumpah tu valid, tapi untuk menunjukkan bahawa orang tu bersalah. Contoh Nabi kata, kalau disumpah dengan agama bukan Islam, sekalipun bohong, sekalipun berbohong, maka dia macam dia katakan. Macam mana dia cakap, itulah dia. Dia macam orang itu juga. Macam kalau dia kata bersumpah dengan nama Lata atau Uzza, atau dia bersumpah dengan berhala Krishna ke Rama dan sebagainya. Dia sumpah dengan berhala tadi sebab bercakap depan orang Hindu. Lepas tu sumpah dengan Dewi Kuan Yin ataupun Kunlong dan sebagainya kalau cakap dengan Cina. Bersumpah dengan Buddha kalau cakap dengan orang Buddha. Maka dia macam dikatakan, walaupun sekalipun dia bohong, dalam hati dia tak cakap, dia macam mana dikatakan, untuk menunjukkan bahawa berat atau bahayanya lafaz tadi. Tetapi Allah bin Barak mengatakan, tidak ada kafarah ke atas siapa yang bersumpah dengan cara berkenaan, kerana dia adalah berdosa. Pasal sumpah dia tak valid sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan dia bersalah, Nabi kata dia tergolong dengan golongan berkenaan. Tapi sumpah dia sebenarnya tak valid. Faham tak? Sumpah dia tak valid, maka tak ada kafarah. Dan ini pendapat jumhur para ulama, dan ia adalah sahih. Kerana baginda SAW telah bersabda, man halafa bil lata, barang siapa bersumpah dengan Lata, nama berhala di Makkah dahulu, ada Lata, Uzza. Jadi mana dia, yang Nabi sebut ni lah maksud dia, belum bersumpah dengan nama selain nama Allah Ta'ala, ataupun berhala ke dan sebagainya, kan? Okey, atau demi negara ke dan sebagainya, kan? Tak boleh. Demi Allah Ta'ala ya, demi negara tidak. Bahkan di tanah Arab dorang asingkan tau. Bila dorang kan biasa pagi-pagi ada macam di Yaman dorang sebut apa? Allah, Al-Watan, Al-Thawrah. Asalnya dorang sebut itu. Mana Allah, demi Allah. Betul? Negara, tanah air dan juga revolusi. Dan sekali para ulama bising. Para ulama kata tak boleh. Kena sebut Allah kemudian. So dorang pun sebut Allah thummal watan. Betul? As-Saurah. Allah, kemudian tanah air, kemudian baru revolusi. Maksud dilafazkan benda tu dengan apa? Pemisah. Dia tak boleh letakkan benda tu direct. Diorang jaga macam tu sekali. Tanya. Pasal Nabi SAW sendiri pun Nabi kata, kamu jangan jadikan aku ni dengan Allah Ta'ala sebagai sekutu. Bila para sahabat kata, ada para sahabat terlafaz, dia kata, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah Ta'ala nak dan apa yang kau nak ya Rasulullah. Nabi kata, kau jadikan aku dengan Allah Ta'ala sebagai sekutu ke? Nabi kata, kau jadikan aku sekutu Allah Ta'ala ke? Aku tak boleh sekutukan. Allah Ta'ala tak layak untuk disekutukan dengan apa sekalipun, hatta Nabi. Jadi apatah lagi dengan benda lain. Faham tak? Sayang bini pun jangan buat macam tu. Demi isteriku dan sebagainya. Dia kata sayang bapak demi bapak aku, tak boleh. Tak dibenarkan dalam Islam. Faham? Tapi orang zaman berkenaan dia dilafazkan apa, demi Lata. So Nabi sabdakan dalam hadis yang datang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nombor 537 bab 11 537 dalam hadis berkenaan Nabi bersabda, man halafa bil Lata, bangsa bersumpah dengan nama Lata. Lata berhala di Mekah dahulu. Falyakul la ilaha illallah, nak disebut la ilaha illallah, nak dilafazkan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana lafaz tadi seolah-olah telah mengeluarkan dia daripada apa? Islam. Dan tidak wajib ke atas dia lebih daripada itu. Sekalipun apa? Kafarah ni wajib. Kerana mana yang Nabi terangkan Nabi terangkan berkenaan kafarah tu wajib. Tapi tidak wajib dia kata apa atas dia kafarah yang macam mana? Kafarah sumpah dalam Quran kan, surah Al-Maidah yang kita dapat apa tadi 90 nombor 9, akhir nombor 9 tadi. Jadi tak kena benda berkenaan, bahkan kena pada dia hanya melafazkan la ilaha illallah. Lafazkan itu saja, okey?
Jadi pendapat ini betul. Tapi pernah ada pendapat di kalangan ulama-ulama di Iraq mengatakan wajib kafarah untuk menebus balik sumpah dengan nama berhala dan sebagainya. Itu pendapat yang tidak kuat. Yang kuat ni jumhur pegang tak wajib kata orang tu tebus sumpah dia, sumpah tak valid sebenarnya. Bahkan dia sedang berdosa. Dia sedang berdosa. Baik, dan hadis tadi juga sebut walaisa ala rajulin nadrun fi syai'in la yamliku. Dan tidak boleh untuk seorang lelaki itu, tiada ke atas seorang lelaki itu nazar pada sesuatu yang tidak dia miliki. Sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Okey. Jadi dia kata dalam ni yang sahih apabila apa benda yang bila orang tu bernazar dan sebagainya. Contohnya dia bernazar untuk kalau aku dapat benda berkenaan, orang ni punya isteri tercerai. Orang sini anak dia sekian. Orang sini tak ada, dia tak ada benda tak miliki oleh dia tak boleh dia nak kawan. So tidak boleh dia bernazar untuk benda tertentu. Contoh macam dia kata lillahi alayya abdun fulan. Itqu abdu fulan. Okey? Maksud dia kalau dia kata kalau dia kata Allah Taala sekian, kata aku adalah hamba si fulan tu merdeka. Ataupun dikorbankan untuk orang si fulan. Dia tak boleh buat benda berkenaan sebenarnya. Okey, kalau dia kata dia pasal itu bukan milik dia, untuk dia korbankan, untuk dia bebaskan. Okey. Jadi tak ada khilaf di kalangan para ulama dan bahawa itu tak dilazimkan dia sesuatu benda pun. Bahkan ada para ulama menyatakan dia kata kalau dia kata kalau aku miliki hamba si fulan maka dia merdeka, itu lain. Itu benda tu itu taklid. Kalau orang sekian aku miliki ataupun aku miliki hamba tu jadi milik aku bebaskan. Itu janji dia berlaku dengan sebab apa yang terjadi. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita bukan milik dia, tak boleh buat apalah. Masa lagi tak berlaku lah. Tapi yang ni sekarang ni kalau aku dapat benda sekian, hamba si fulan tu terbebas. Mana boleh hamba fulan tu punya. Lembu atau unta orang tu punya, apalah kita nak sembelih unta orang, kan? Tak boleh lah. Jadi secara asasnya tak berlaku. Maka tidak dimastikan dalam perkara ini tak dimastikan kata satu benda pun. Tapi dalam perkara ini ada para ulama menyatakan kerana nazar bila seorang tu bernazar, dia kena tebus nazar dia kalau tak boleh buat. Tahu tak? Dalam hadis Musnad Ahmad Nabi kata kafaratun nazir kafaratul yamin. Kafarah untuk nazar, kafarah sumpah. Apa dalam 89 Al-Maidah itu kena kepada nazar. Contoh kalau untuk menazar, nazar dia kata, ya Allah, kalau aku lulus periksa, aku nak puasa 2 minggu. Betul larat. Dia nak batalkan perbuatan puasa 2 minggu tadi dengan cara salah satu 3 tadi. Either A, beri makan 10 makin miskin atau pakaian dia, atau B, bebaskan seorang hamba, atau C, puasa 3 hari. Gitu yang membatalkan nazar dia. Untuk batalkan nazar pakai macam tu. Tapi ada pendapat mengatakan apa yang orang tersebut benda bukan milik dia, dinazar, tak jadilah. Benda bukan dia. Kalau sekiranya sekian, bot orang tu aku jual. Mana boleh bot orang tu lah. Kenapa nak jual bot orang kan? Jadi nazar hanya boleh berlaku pada milik seorang itu saja. Jelas Baik. Dan dalam hadis Nabi SAW, sambungan tadi dia kata lepas tu dalam hadis berkenaan, dia kata lepas lafaz berkenaan dia kata bawah tu wa fi riwayatin wala'nul mu'min ka qatlihi, dan juga antara dia lafaz yang datang dalam apa benda diriwayatkan oleh Thabit tadi, dia kata Nabi sabda wala'nul mu'mini ka qatlihi, dan melaknat seorang yang beriman adalah seperti membunuhnya. Okey, wa man da'a da'wa kadibatan yastakthira biha ma lam yazidhu biha lam yazidhu Allahu illa qillah. Dan barang siapa yang mendakwa atau mengaku dengan pengakuan bohong untuk diperbanyakkan dengannya, maksudnya dia dapatkan banyak harta ataupun apa untung dengan sumpah tadi. Contoh macam kita, demi Allah barang ni saya ambil RM5 je encik, dia ambil RM1 je, saya ambil RM5 untuk dapatkan banyak, maka Nabi kata lam yazidhu illa qillah, Allah tambah untuk dia menaikkan semakin sedikit. Bukan dia makin banyak dapat, nanti makin sikit. Pasal tak ada keberkatan dalam apa yang dia dapat. Wa man halafa ala yamin sabrin fajiratin, dan juga barang siapa yang bersumpah di atas sumpah yang sabrin fajirah, sumpah orang yang yang nak melakukan barang dengan keadaan bohong. Kita bersumpah bohong macam yang berlaku nanti kita kata sumpah yang Nabi tak benarkan adalah sumpah untuk melakukan barang. Yang kita kata Nabi tak benar, kumpulan yang kita kata hari dalam kes orang yang tak letakkan pandang hari akhirat nanti, antaranya adalah orang yang bersumpah di atas sumpah dusta untuk melakukan barang dia. Itu tak dibenarkan Islam juga. Baik. Sambung sampai bawah pasal dalam lafaz hadis yang kita ambil sebenarnya bawah lagi.
Wa fi ukhra wa fi ukhra, dan lafaz yang lain, wa man dhabaha nafsahu bi syai'in dhubiha bihi yaumil qiyamati. Barang siapa yang menyembelih dirinya, dia menyembelih dirinya dengan sesuatu, dia akan disembelih dengannya pada hari kiamat nanti. Mereka berterusan dia akan disembelih dengan benda berkenaan. Dan tapi kita kata macam tadilah, kalau Ta'ala nak ampunkan, Ta'ala ampunkan berdasar pada apa amal yang dia ada. Kalau kata Allah Ta'ala tak ampunkan, dia akan kekal macam itulah dalam neraka. Kita pulang pada Allah Ta'ala untuk mengampunkan dia. Tapi bila kita balik pada asas, ahli tauhid ini akan dihukum berdasar pada kesalahan dia. Apa besar dosa dia, dia akan hukum ikut kadar berkenaan. Ada orang ketika dia membunuh diri tu, dia merasakan bahawa Tuhan tak adil pada dia, ataupun dia merasakan menyalahkan Tuhan. Maka benda tadi menyebabkan dia mungkin tak keluar langsung daripada neraka. Mungkin ada orang tu dia kata tak sanggup menanggung lagi, mungkin terlupa berkenaan yang kembali pada Allah Ta'ala, dia terlupa, terlalai, mungkin tak ampunkan. Allah Ta'ala alam. Yang pentingnya orang-orang yang mati dalam keadaan macam tu, kita tidak dihukumkan untuk menghukumkan kafir kat atas dia. Bahkan dalam Islam, orang yang mati dalam bunuh diri ataupun hatta yang sekarang ni masuk dalam daripada sempadan ni, kan, mereka ni actually termasuk orang-orang yang kita solatkan dan sebagainya, tapi tanam je lah, terpulang kepada Allah Ta'ala untuk ampun ke tidak. Bukan kerja kita. Faham tak? Pasal dalam Islam kita kata orang-orang berkenaan selagi dia Muslim, atas kita wajib kita mandikan, semayangkan, kapankan dan sebagainya. Maka orang mati. Cuma pemerintah tidak akan solat ke atas dia. Nabi tak solatkan, Nabi suruh para sahabat solat. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri dan sebagainya, Nabi biar para sahabat solat. Nabi tak solatkan. Nabi tidak solatkan, tapi para sahabat solatkan. Nabi suruh para sahabat solat, Nabi tak solat. Faham? Ada beza sikit lah. Maksudnya dalam Islam ni ada kadang-kadang orang tersebut tak disolatkan oleh pemerintah, tapi disolatkan oleh orang awam. Jelas? Ya, dia ada beza. Bukan semua sekali kita keluarkan terus daripada Islam, tak. Atau orang mati kena hukum kena rejam untuk hudud ke, atau mati kena hukuman mati dalam Islam atas jenayah yang dia buat, still dalam Islam masih lagi dia ni Muslim, dan bahkan masih lagi disolatkan dan sebagainya. Tidak dibuang dia macam tu, macam ditanam macam bangkai dan sebagainya. Kena faham betul ni, jangan silap faham. Baik. Dan hadis yang berikutnya yang 87, wa an Jundub bin Junadah an Rasulillah daripada Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, inna rajulan mimman kana qablakum, seorang lelaki di kalangan orang sebelum kamu, kharajat biwajihi qarhatun, keluar pada muka dia qarhah, mungkin ada penyakit dan sebagainya, ataupun luka pada muka dia. Dia kata macam ni, okey. Dia kata qarhah, maksud dia juruh, maksud luka lah, mungkin kena pedang dan sebagainya. Mungkin kadang ada orang separuh tu bila dalam muka dia luka, tak ada harapan lah kot, dia rasa macam abilah, kan tak laku, dia kata. Jadi anyway, dia luka kat muka dia. Jadi dia kata dia pun lepas tu dia telah ambil dia telah ambil falamma azathu intaza sahman min kinanatihi. Dan bila penyakit berkenaan, sakitan yang kena kat muka tadi, sakitkan dia tak boleh tak tahan dah. Intaza'a, dia cabut, kinanat sahman, anak panah, sahm anak panah, min kinanat, dia berbekas panah dia. Kemudian fanaka'aha, dia tegakkan panah berkenaan. Fanaka'aha, dia tegakkan panah berkenaan. Okey, naka'aha. Dan kemudian fanaka'aha falam yarqa ad-damu hatta mata. Lalu tak berterusanlah darah dia mengalir dan sebagainya sampai dia mati. Sampai dia mati, dia mati dalam keadaan berkenaan. Dia mati dalam keadaan bunuh diri dengan cara tersebut. Dia kata tak terputus, darah dia berjalan berterusan. Dia kata sampai dia mati. Dan diriwayatkan Nabi SAW, Nabi kata la tasubul ibil, jangan kamu melaknat unta, fa inna fiha ruqu' ad-dam. Itu tak ada masalah lain. Jadi itu masalah berkenaan dengan kerana unta ni digunakan untuk membayar diat, bagi melepaskan darah sebenarnya. Actually itu tajuk lain. Kita kata pasal merqaq tadi, maksudnya tak berhenti, tak terputus darah dia mengalir sampai dia mati. Dia kata perbuatan lelaki berkenaan bahawa dia bawa berkenaan kerana dalam rasa rasa hampa, rasa sesal dan sebagainya dengan apa yang berlaku pada wajah dia dan sebagainya, lalu dia mempercepatkan kematian. Maka dia jadi di kalangan orang yang membunuh diri dia dengan besi. Sekalipun mungkin dia tekak, dia potong sini ke, dia potong sini ke, sekalipun perbuatan dia potong mana tempat sekalipun, dia termasuk dengan orang yang membunuh diri dengan besi, dengan senjata. Maka perbuatan dia ada perbuatan orang yang kena luka dan peperangan. Okay? Lalu dia mempercepatkan kematian dia. Lalu letakkan pangkal pedang dia ke tanah.
dan dia letakkan ujung pedang dia di dada dia, kemudian dia lepaskan badan dia lalu dia bunuh diri dia dengan cara berkenaan. Jadi boleh katakan orang sebut memaksudkan dengan itu untuk apa, untuk dia matlamat dia asalnya untuk meringankan rasa kesakitan dia. Tapi dalam Islam benda berkenaan tak dibenarkan, bahkan dihukum dia kerana perbuatan melampau dia tadi untuk melepaskan kesakitan dengan cara berkenaan. Maka Nabi kata dia akan diazab dengan perkara tersebut. Dan didapati daripada ini, okey, daripada hadis ni, wajib untuk seorang itu bersabar di atas kesakitan yang berlaku. Dan bahkan jangan kita lari kepada benda-benda yang haram untuk menghilangkan kesakitan. Dan Islam ni kita kata macam bius doktor tu, yelah tak ada masalah. Tapi kadang bius doktor tak jalan juga. Kan kita tengok bagi. Kadang-kadang dia bagi apa? Voltaren. Untuk orang mengandung apa? Beranak. Ke panggil apa? Voltaren kan? Voltron ke Voltaren? Voltron. Dah ada sekali tu saya kena ni kan, jatuh motor. Dia tengah malam dia terlipat kaki tau. Dia sakit, bengkak kan. Jadi kes malam tu saya dokong anak saudara. Kemudian saya tak perasan budak tidur, saya bengkok kaki saya. Tak boleh duduk, letak dekat lantai. Lepas tu malam tu tak boleh ni. Tak boleh hilang sakit. Pergi jumpa doktor bagi bagi Voltaren lah. Tak hilang sakit. Sejam 2 jam sakit lagi. Bangun duduk kan. Lepas tu last dia bagi apa? Vicodin. Vicodin sebenarnya actually banyak ubat-ubat yang bius, ubat yang tahan sakit tadi. Dia bukannya sakit tu hilang, kita tak perasan, dia ngantuk. Dia cocok benda tu, lepas tu mamai kan, nampak dua di dunia ni. Kan? Tu jadi kes sebenarnya. Jadi sebenarnya ubat sakit ni. Tapi dalam Islam kesakitan tadi sebenarnya bukan kita minta. Ada orang kadang-kadang kena sakit tu dahsyat sangat. Ada orang kena sakit tu dia tahan. Macam Ustaz Ridwan dia kata time dia kena tu, dia kena accident kan, dia kata anak menjerit, dia kata aduh dia kata dia masa sakit tu datang kemudian, bukan hari kena, hari 2-3 hari lepas tu baru start rasa sakit. Tapi dia kata benda ni kesakitan yang bersangatan, tak kira pada badan kita ke pada siapa pun, kita kena bersabar, okey. Dan diharamkan kita mempercepatkan kematian. Hatta kalau kita nampak orang tu kan macam orang tu sengsara, tidak dihalalkan kita bunuh dia. Dia tak ada apa panggil apa? Mercy killing tak ada dalam Islam. Okay? Bunuh berkasihan. Kesian sangat dia sengsara, kita bunuh, tak ada. Tak ada dalam Islam. Kita actually benda tu bukan hak kita untuk bunuh. Tapi kalau dalam peperangan kita bunuh tentera. Jangan kita bagi dia mati lambat pula. Kena matikan dia cepat. Atau menyembelih kena matikan cepat. Tak ada dalam Islam ni. Tapi kalau orang tu kesakitan, penyakit dan sebagainya, bukan disuruh kita tikam perut dia supaya dia tak rasa sakit dah. Alhamdulillah kan? Tak sakit dah kan? Dah selamat dah, bunuh dah, tak ada sakit dah. Tak ada, Islam tak dibenarkan. Haram mempercepat kematian ketika bersangatan sakitnya kesakitan tu bersakitan pedih sangat, maka dalam ketika waktu berkenaan haram dipercepat kematian. Okey, dan sekalipun dia yakin dengan benda berkenaan boleh menghilangkan. Dan maksud kedua daripada hadis-hadis yang kita baca tadi adalah wajib untuk menjaga daripada ubat-ubat yang dibimbangi ataupun perubatan pasal kisah yang orang kena luka kat muka tu, dia sebenarnya gunakan anak panah tadi untuk kurangkan kesakitan. Tapi kurang kesakitan last sekali dia mati terus. Dia mati terus dengan apa yang dia buat. Jadi bila dia buat benda berkenaan, kononnya hilangkan kan luka dia, ada ni lah, ada bengkak ke ni kan. Lepas tu dia ada ngalir tak boleh berhenti. Maka jaga-jaga. Contohnya kita kena bisul kan, kerat benda tu. Lepas tu ngalir terus sampai tak boleh berhenti, mati. Maka kita bersalah. Orang tu sebenarnya macam ni. Sistem zaman sekarang ni, ada orang tu dia brain death kan, otak dia mati dah. Tapi dia punya fungsi badan dia, jantung masih berdegup dan penghantaran makanan dan juga air boleh berjalan lagi. So sel-sel badan dia masih boleh bergerak kan. Kita kata dalam Islam sebenarnya kita tak disuruh untuk memprolong hidup dia. Pasal benda tu bukan tu, pasal kita kata dia boleh hidup dengan diri dia sendiri, bukan dengan benda berkenaan. Kita tak pasti dia hidup lagi tidak. Pasal macam kes bila kita gerakkan benda berkenaan, dia jalan naik kan, jantung, as long as kita bantu jantung dengan alat pam darah keluar masuk. So jadi benda tu nutrien boleh dihantar lagi tau. Badan dia boleh berfungsi lagi. Cuma kita kata dia tak sedar lah. Cuma kita kata konsep dia sebenarnya, adakah memang dia akan mati kalau alat tu ditutup? Kalau dia memang mati kan. Benda tadi tengok keadaan lah. Kita kata kalau dia kata memang orang tu bergantung dengan alat hayat tadi, bahkan sebenarnya tak ada, dia tak ada dah. Cuma kita kata macam tidur dah, tidur yang takkan bangun dah.
Kita tak tahu dia akan bangun tidak. Mungkin kita ada nak kata ada harapan, kita sanggup jaga dia, silakan lah. Kan, sanggup nak jaga. Tak, benda tak kira bunuh. Benda pasal kita tak oksigen dia, pasal benda tadi bukan badan dia bertanggung sendiri. Dia alat tu yang pump. Mana badan dia dah berhenti dah sebenarnya beramal. Badan dia, paru-paru dia tak buat kerja dah. Dia masukkan alat tadi, alat tu yang pump naik turun. Paru-paru dia tak bergerak dah sebenarnya. Sebab zaman kita advance teknologi ni menyebabkan badan manusia ni tadi sebenarnya dah patut mati tapi tak mati-mati lagi sebenarnya. Dah patut mati dah. Tapi dia otak dah berhenti beramal tapi dah berhenti function tak ada. Tapi paru-paru tadi dipump keluar masuk dengan oksigen. So oksigen tadi terus-terusan dihantar ke dalam darah, jantung masih boleh bergerak lagi lah. Jantung pun dibantu lagi. Bantu jantung dengan pernafasan. Dia bukan satu je, dua sekali kena bantu. So benda berkenaan kita kata tak dikira sebagai nyawa tetap ataupun nyawa membunuh sebenarnya. Bahkan kita kata benda tadi orang tu kalau tanpa peralatan tadi awal-awal lagi dia ketika jatuh tu mati dah. Kita gunakan alat tadi untuk tamu, kod-kod dia sedar balik, kod-kod dia sedar balik. Mungkin tak sedar, mungkin akan sedar. Betul pulang pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata dah beberapa hari tak sedar juga, kita kata tadi bahkan para ulama zaman dahulu nak tahu orang tu nak mati ke tidak kan, dia biasa time mandi mayat. Tahu mandi mayat? Kan dia masukkan air di hidung kan. Kalau orang tu memang hidup lagi, dia akan sedar. Ini normal macam tu. Ya, kalau kita tak try lagi macam tu kan, kita kalau orang koma tak boleh kita masuk hidung, air dengan hidung, tak ada jadi apa. Dia tak macam tu juga sebenarnya. Jadi kita kata nak kata dia pengsan. Dia pengsan lain Pengsan atau koma tu, ada koma tu tak payah pakai alat. Tak payah pakai alat pernafasan. Dia bernafas macam biasa. Tu lain. Kalau yang dah ni masuk nafas tu, mana alat pernafasan tu yang pumpkan udara masuk dalam. Dia tak bernafas dah sebenarnya. Tu beza, tak dikatakan sebagai bunuh sebenarnya. Baik. Ya. Donate jantung boleh ke tidak? Okey, ini tajuk berkenaan dengan orang kata menderma organ-organ dalaman badan manusia. Para ulama dah bercanggah pendapat. Ada pendapat para ulama menyatakan boleh. Ini jumhur yang ni pasal dia ni actually benda ni benda baru. Majma' Fiqh Islam sedunia, himpunan Akademi Fiqh Islam sedunia yang berpusat di Makkah, dia buat persidangan. Persidangan mereka yang keberapa itu dia buat, para ulama berbahas dengan panjang lebar tentang tajuk ni. Separuh kata okey, separuh kata tidak. Yang kata okey, kata alasan kerana membantu untuk orang lain bernyawa dan sebagainya. Dan bahkan menderma organ dikira sebagai mulia dan juga dapat membantu. Okey. Namun begitu orang-orang yang mengatakan tak boleh mempunyai hujah lebih kuat. Pertama dalam Islam kita diharamkan memotong atau mengerat mayat setelah kematian tanpa sebab yang munasabah. Kalau anda kata si ibu tu mengandung, ada anak dalam perut dia, kita belah tak apa. Kalau kita terbelah suka hati tak boleh. Kenapa? Kerana hadis Nabi SAW dalam Musnad Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Nabi SAW bersabda, Aisyah kata, Nabi menyatakan, kasru azmil mayyiti kakasri hayyan. Mematahkan tulang mayat tu dah mati dah kan. Patah tulang dia seperti dosa dia seperti patah ketika dia hidup. Dia kata the sin of breaking the bone, patahkan tulang mayat tu sama seperti patah ketika dia hidup. So meaning that kerat pun samalah. Patah kan samalah. Pasal Islam kita tak boleh muslah. Mayat orang dah mati tak boleh kita cacatkan, potong dan sebagainya. Hatta orang kafir pun haram kita buat. Itu bersebab. Hatta kalau ibu tu mengandung kan, mak dia mati, anak tu dalam perut, belah perut untuk keluarkan anak tadi dibenarkan oleh Islam. Dia bersebab. Bukan saja suka-suka hati. Faham? Satu, first. Secondly, jadi masa nak keluarkan jantung dia bagi ke orang, masalah lain. Kedua, orang yang dapat organ tambahan daripada orang lain, banyak orang sebut kata bagus, boleh hidup lagi dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang lupa. Bila orang tu ambil organ orang lain, contoh saya pun jantung, saya berpinggang orang lain kan. Normally saya kena ambil juga satu ubat yang lain. Itu untuk membenarkan badan saya jangan reject organ berkenaan. Badan manusia ni ada sistem automatik. Bila kita masukkan barang bukan milik dia, bukan badan kita, dia buang. Dia akan bunuh benda tu. So cara dia sekarang, dia orang inject pada badan seorang manusia yang ambil organ orang ni, dia kena inject. Lebih lagi kalau bukan anak beranak dia sendiri. Dia terpaksa inject badan dia dengan apa? Dengan satu injection yang khas, setiap minggu ke, setiap bulan ke, supaya badan dia tak reject. Ini benda ni, satu benda kena ingat. Bila kita inject benda macam tu, maksud dia kalau badan kita masuk duri dan sebagainya, tak buang. Faham tak? Badan kita secara automatik, kalau kita kena duri, kan nanti dia akan bengkak, bernanah. Dan kalau kita diam, tak cuit apa, kita tak pecahkan pun, dia akan pecah sendiri. Itu sistem badan kita punya kerja untuk buang apa-apa objek yang bukan daripada badan sendiri.
termasuk akan dibuang organ-organ tadi. Tapi bila ambil injection tersebut, maka badan manusia takkan buang. Itu masalah dia. Ketiga, badan manusia ni bukan milik dia untuk bagi. Kadang-kadang kita bukan hak, kena milik Allah Ta'ala. Bukan hak kita untuk bagi pada orang sebenarnya. Okay. Dan bukan kita hadiah-hadiah pada orang ni, orang tu dan sebagainya. Tak boleh kita hadiah-hadiah suka hati. Dan juga termasuk dalam masalah tersebut, benda ni untuk mengelakkan berlakunya penjualan organ. Ada orang kan dia jual organ dia, tak ada hutang, jual berpinggang sebiji. Tak ada hutang sikit, kerat buah hati. Actually betul. Cuma para ulama kata sini, apa-apa organ manusia ni, badan dia yang boleh tumbuh balik, tak apa, boleh kita sedekah. Apa benda organ yang bertambah balik? 5 saat sekarang. Rambut ke organ kak? Kulit lagi? Kulit lagi? Hati. Pasal diorang kiaskan dengan susu. Susu kan bahagian daripada badan wanita berkenaan. Maka dibenarkan darah dan sebagainya, dibenarkan derma. Pasal benda tu bertambah dan berkurang mengikut kadar badan. Tapi kalau dia kata benda yang contoh macam organ tetap tadi, tak patut didermakan sebenarnya. Tapi ada itu saya tak sebut lah. Tapi ada satu keluarga tu datang, mak dia pernah bagi buah pinggang pada anak dia. Pasal tak nak bagi anak mati kan, bagi satu biji buah pinggang pada anak dia. Yelah, sayang mak pada anak. Tapi masalahnya berapa lama patut hidup kita tak tahu. Faham tak? Kita tak disuruh untuk biarkan untuk sengsara. Tapi kalau dia kata kalau dia kata ada alternatif lain, buat alternatif lain dulu. Maksudnya organ actually sebenarnya ada khilaf yang panjang lah. Cuma macam saya kata, himpunan fiqh Islam sedunia menerima pakai untuk membolehkan. Atas dasar kerana benda tu beri kemanusiaan dibolehkan. Tapi tajuk dia, hujah orang yang menolak sebenarnya lebih kuat. Orang yang kata tak boleh lebih kuat berbanding orang yang kata boleh sebenarnya. Dalil orang yang kata tak boleh lebih kuat. Pasal mudarat. Kalau dia kata dah pakai organ orang, contoh macam budak Cina yang dapat jantung tu, dia tak lama pun. Pasal dia di samping dia kena ambil injection, dia ambil jantung orang, dia kena ambil injection tu. Injection tadi bahaya. Pasal bila badan dia masuk benda asing tak buang. So actually serupa lah. Dia mempercepat kematian dia, serupa je sebenarnya. Jadi kita kata kadang-kadang manusia ni dia lupa diri. Dia ingatkan bahawa dia boleh melawan takdir berkenaan dengan kematian dia sebenarnya. Faham tak? So kadang-kadang Allah Ta'ala patut nak bagi orang mati, dia mati. Kalau nak selamat, dia selamat. Bukan cara macam kita kata kena tambah ini tambah itu. Tulang kita rosak boleh ganti dah, tak ada masalah. Still tak ada masalah kan, kita gunakan besi titanium dan sebagainya kan. Silakan. Jantung kita lemah, pakai perentak jantung, tak ada masalah. Tapi ambil organ orang tu, dia akan tambah benda lain, termasuk ubat dan sebagainya, pengambilan tadi. Bukan mudah lah, bukan mudah. Benda tu bukan mudah macam tu je. Banyak orang nampak mudah, tak. Ambil buah pinggang orang, kena ambil ubat lain. Ambil jantung orang, kena ambil ubat lain. Ubat tu tadi sebenarnya bahaya. Banyak orang salah faham. Macam Panadol sebenarnya bahaya. Orang kata seronok kan makan Panadol dah rasa sihat. Sebenarnya badan anda sakit, anda patut berehat. Tapi anda lawan juga jalan, maka badan anda akan rosak. Ini cara yang kita kena faham betul. Baik. Jadi kata dan ubat-ubat yang bahaya, perubatan yang bahaya. Jadi diharamkan dan diharamkan perbuatan cuai dalam berjaga-jaga dalam perkara-perkara perbuatan. Kerana yang hadis terakhir tu berkaitan dengan orang yang dia ada luka dan dia pecahkan guna panah dia sebagainya, kemudian last sekali berdarah mengalir tak berhenti-henti. In the end dia mati. Sebenarnya tu berkenaan menjadi dosa kat atas diri dia. So dalam berubat pun jaga-jaga, jangan suka-suka hati je berkerat badan. Kan? Sebab dalam Islam tak dibenarkan guna besi panas untuk mengubat badan. Faham Yang tadi dah disebut kat sini dalam masuk melaknat orang beriman tadi seperti membunuhnya, itu dari segi dosa. Itu bahawa bentuk dia adalah seorang tu kata pada seorang beriman, dia kata la'anahullah. Actually benda tadi lafaz tadi adalah seperti kita menjauhkan dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Benda itu adalah benda yang haram. Dan itu adalah mengandungi kandungan kata-kata menjauhkan dia dari rahmat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ni merahmati, dirahmati rahmat Allah Ta'ala ni adalah rahmat yang Allah Ta'ala gunakan untuk belas kasihan terhadap orang-orang yang Islam. Maka mengeluarkan seseorang daripada jumlah berkenaan adalah haram. Itu bukan hukum kita. Kita tak boleh keluarkan. Sebab kenapa kita laknat orang? Dia laknat sebagainya. Bahkan dalam Quran Karim kita kata yang Allah Ta'ala laknat iblis. Dan orang-orang di kalangan kafir yang besar-besar. Macam Fir'aun dan sebagainya. Yang lain yang Allah Ta'ala tak letakkan laknat, kita boleh laknat. Yang kita geram mana-mana sekali orang kafir tadi, tak boleh kita laknat. Mana kita hanya boleh melaknat apa yang Allah Ta'ala laknat saja. Kita tak boleh laknat dengan diri kita sendiri. Bahkan melaknat Muslim yang lain, dosa dia seperti membunuh Muslim berkenaan. Daripada siapa, dia seperti dia kata dan mengeluarkan dia daripada jumlah orang beriman adalah hukum dunia dan akhirat. Dia dalam hukum dunia akhirat. Dia sedangkan orang beriman itu telah wujud dalam dalam lingkungan orang beriman. Muslim dapat rahmat Allah Ta'ala. Kita laknat dia seolah kita keluarkan daripada lingkungan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Seolah-olah kita bunuh dia. Dosa dia seperti kita membunuh dia daripada lingkungan orang yang Islam.
Jadi ini berlaku menjadi dosa orang yang melaknat, so dosa orang yang membunuh. Melainkan ada bahasa bahawa orang yang membunuh tadi dimasukkan ke dalam dosa. Adapun orang yang ni yang dikatakan secara fizikal membunuh tadi, dia membunuh secara fizikal dan juga makna, tapi yang orang yang melaknat ni dia membunuh secara makna, pengertian. Dikeluarkan orang tu daripada kumpulan orang yang Islam. Maka dosa dia lebih ringan, tapi ia adalah dua-dua sekali berkongsi dalam masalah dosa sebenarnya. Orang yang membunuh atau melaknat dua sekali adalah dosa. Bahkan nanti ada hadis kita sampai dalam hadis Nabi sallam, bila orang-orang tu seorang Arab Badui yang kes yang kencing dalam masjid tu kan, dia kata Allahumma rahmni, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, dan engkau rahmati bersama kami siapa pun. Nabi dengar dia cakap macam tu, Nabi kata engkau telah kecilkan satu benda yang luas. Mana itu Allah Ta'ala luaskan rahmat dia meliputi segala-galanya. Allah Ta'ala kata rahmat dia meliputi segala-galanya. Datang dia ni dikata ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, Allahumma rahmni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, yang kau hormati bersama kami siapa pun. Nabi marah dia. Bila lepas tu lah jadi kes. Lepas Nabi tegur dia tak lama betul, dia pun buat perangai. Pergi kat dia kencing. Jadi cik, orang tu memang dia tak bijak lah. Mana dia mulut dia laju dan sebagainya. Okay, faham Dan tadi disebut berkenaan dengan barang siapa yang mendakwa dengan dakwaan yang dusta untuk memperbanyakkan dengannya harta dan sebagainya, maka tak ditambah oleh Ta'ala untuknya kecuali sedikit. Maksud dia Allah Ta'ala lebih mengetahui bahawa siapa yang menzahirkan dengan sesuatu daripada kesempurnaan ataupun pemberian dan mendakwa untuk diri dia sendiri. Yang maksud dia mendakwa dengan dosa. Mana dia kata ini saya yang buat. Contoh macam take credit for others punya orang lain punya kerja dan sebagainya. Okey. Maksud dia nakkan kelebihan dengan sebab dia mengaku dengan apa yang dizahirkan itu. Maka sungguhnya dia ni dapat harta dengan sebab kedudukan dia sebagainya, harta tak diberkati. Mana takkan dapat banyak pun. Okey. Mana dia mendakwa dengan dakwaan yang dusta untuk dapat suatu benda, kedudukan dan sebagainya, maka dakwaan dia tadi bukan menjadikan dia makin tambah banyak, tapi tambahkan sikit, makin sikit. Kerana apa? Dia sedangkan dia kata dalam tajuk ni harta yang tidak diberkati pada untuknya dalam harta berkenaan, ataupun ilmu yang dizahirkan sebenarnya matlamat ilmu tadi untuk apa? Untuk tunjukkan dia alim, kan dia mengaku tapi sebenarnya dia di sisi Allah Ta'ala hina. Allah Ta'ala jadikan ilmu tak diberkati, maka manusia pandang dia hina. Ni banyak saya jumpa orang-orang yang kita kata panggil doktor, berpangkat doktor, PhD, pengajian Islam dan sebagainya, tapi orang tak consider dia ulama', tak consider sebagai orang yang alim dalam agama. Bahkan kata-kata sebab orang tu saya dengar cakap Arab, Allahu Akbar, macam ni lah, macam orang Arab betul, sedap sungguh. Tapi oleh kerana dia pendakwaan dia, pengakuan dia untuk agama tadi, dia untuk supaya dapat banyak pujian dan sebagainya, so in the end orang pada hina pada dia. Segi masalah hukum hakam, orang takkan rujuk pada dia. Kerana apa? Kerana dia ni tadi bercakap atau mendakwa benda yang bukan hak dia sendiri untuk dapatkan banyak tadilah influence dan sebagainya. Ini bahaya. Allah Ta'ala jadikan dia hina. Lalu Allah Ta'ala kecilkan kedudukan dia di sisi mereka. Demikian juga siapa yang mendakwa kepada untuk diri dia ni agama ke nasab ke keturunan dia, Allah Ta'ala akan dedahkan nanti. Dia mengaku dia ni keturunan raja lah, Allah Ta'ala akan dedahkan dia bukan raja. Dia mengaku apa saja. Apa dia mengaku untuk diri dia, Allah Ta'ala akan dedahkan. Dan Allah Ta'ala akan zahirkan kebatilan dia. Dan akan dikecilkan kadar dia. Macam orang yang mendakwa jadi Imam Mahdi dan sebagainya. Berapa ramai? Allah Ta'ala in the end, Allah Ta'ala jatuhkan orang, tunjukkan mereka bukanlah orang yang sebenarnya. Yang seorang ni songlap duit, yang seorang ni sekian, yang seorang yang mengaku wali dan sebagainya, ambil harta orang, kan, songlap, macam-macam. Kita kata benda ni Allah Ta'ala zahirkan. Maksudnya tidaklah orang tu mengaku dengan dakwaan yang dusta untuk diperbanyakkan dengan dakwaan tadi, pengakuan tadi, supaya dapat harta banyak atau pangkat banyak atau sekian banyak. Nescaya Allah Ta'ala akan mengecilkan, sikitkan apa yang dia patut dapat. Okey. Lalu dia dapat lalu kecilkan kedudukan dia, jadi hinakan diri dia. Lalu dia terhasil untuk dia bertentangan dengan matlamat dia. Dia menggunakan nama tadi, kedudukan tadi, pangkat tadi untuk dapatkan banyak pengaruh ataupun harta ataupun sekian. Tapi apa di pengakuan dia buat tadi menyebabkan terbalik. Contoh macam ni, dia ambil pengajian Islam dekat mana? Dekat universiti, dekat mana, dekat UK ke Europe dan sebagainya. Balik tu untuk dapat nama tadi. Tapi bila balik, dia tak menjadi rujukan kan untuk umat Islam dalam masalah halal dan haram. Maksudnya ilmu dia ada. Mungkin dia mengaku ilmu dia ada. Dengan PhD ni ada, tapi Allah Ta'ala tak beri kepada dia tempat menjadi rujukan untuk umat Islam. Maksud dia ilmu tak gunalah. Setakat dapat gaji, makan, tapi tak menjadi pahala untuk dia. Pasal sebenarnya yang paling berguna untuk ilmu tadi adalah orang beramal dengan ilmu yang kita ajarkan. Yang itu paling besar. Mana kita ajar ke orang, contohnya macam beradab. Orang tu ajar anak dia ajar cucu dia. Kita dapat saham sampai mati. Kita mati,
kita mati nanti, hari akhir nanti segala siapa yang kita ajar tadi, dia ajar orang bawah dia, orang tu ajar sekian, dia ajar kawan dia, semua tadi tu akan tersebar, kita akan dapat pahala tadi. Itu paling besar manfaat ilmu. Bukan manfaat ilmu ni harta. Manfaat ilmu ni adalah orang beramal dengan ilmu yang kita ajarkan. Kita tunjukkan orang beramal dengan ilmu tadi. Itu berkat ilmu yang sebenar. Bukannya ilmu tadi kita dapat ilmu tadi kemudian orang akan angkat kita jadi mufti, bukan? Atau berikan kita pangkat dan sebagainya. Ini kena faham betul. Pasal kadang-kadang ada orang salah faham, dia ingatkan ilmu tadi mesti duduk dekat pensyarah universiti. Tak ada. Bahkan benda tu mesti disampaikan. Pasal para anbiya kerja mereka menyampaikan ilmu tadi. Tu bila Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Dan para anbiya pun tak mewariskan harta, tapi wariskan apa? Ilmu. Barang siapa ambil ilmu tadi, dia akan dapat habuan yang besar. Dan ilmu tadi bukan untuk simpan, tapi untuk disampaikan. Bila orang tu tadi dapat pangkat tadi, dengan PhD, kedoktoran kan, PhD, falsafah, profesor. Tapi kan, orang tak tanya dia hukum halal haram. Menunjukkan ilmu dia tak berkat. Saya tak tahu pun cerita dia. Saya tak tahu cerita benda tu. Nama orang tu, kita kata tak tahu cerita. Entah. Saya tak faham. Tajuk dia belajar mana ke dan sebagainya, terpulang. Tapi kadang kata start, Allah Ta'ala tarik benda berkenaan dari seseorang tu, kita faham sendiri. Saya jumpa ramai. Dulu dia belajar Jordan. Saya pun tak tahu dia belajar mana. Tapi cerita macam ni. Yang pentingnya sekarang macam ni. Benda tu kita tak tuju pada siapa. Gelaran profesor ni ramai saya jumpa. Nama profesor dan sebagainya. Tapi tak punya rujukan bersepah. Orang tak rujuk langsung untuk dapat nama tadi. Yang saya tak sebut nama lah. Kalau sebut nama kan pasal dia dah meninggal. Ada meninggal. Kalau saya sebut nama tu kan ada orang sebut ni, ada meninggal. Ada beberapa orang yang saya sebut yang saya kenal, memang dah meninggal lah. Memang dia tak pernah dijadikan rujukan. Halal haram tak tanya dia. Tapi dia doktor sekian. Memang dia punya nama dia doktor dan sebagainya. Daripada US, daripada UK. Mungkin pengajian awal dia asal dia dekat Mesir, dekat Mesir lah. Master, PhD sebagai apa master dan BA Mesir, lepas tu sambung kat sana. Kadang-kadang benda tadi mungkin matlamat dia wallahu ta'ala. Kita kata benda ni berlaku. Ada kawan saya dulu dekat Yaman, ditawarkan oleh satu negeri kat Malaysia ni, punya jabatan kajian apa entah, ajak dia balik untuk saya duduk belajar lagi. Dia kata tapi nak belajar kat mana kami hantar, dia kata. Dia nak bagi gaji semua sekali sebagainya. Tapi budak tolak lah, budak ni reject. Kawan saya reject. Dia kata buah tak masak jangan jolok, tak boleh makan dia. Kan buah tak masak atau pokok, jolok apa? Kan putih lagi jolok. Bawa balik mana boleh makan. Pasal kawan ni dia kata nak suruh budak ni balik kerja dengan orang. Tapi dia kan hantar pergi ke mana nak belajar, dia kata. Tapi budak ni kan belajar kat Yaman. Dia suruh balik pada awal untuk kerja dengan orang. Tawar gaji budak tu waktu tahun dia jumpa tu tahun 2000 berapa tak. Dia tawarkan gaji 5,000 pada budak ni suruh balik. Untang mata lah dengar. Contoh lah. Kadang-kadang kata budak tu balik belajar tadi untuk apa? Untuk dapatkan jawatan tadi lah. Tapi kalau dia balik, pasti Allah Ta'ala tak jadikan ilmu tadi untuk tuntutan. Dan contoh dekat Malaysia ni kan, berapa yang mufti mengaku mufti dan sebagainya. Ada tak dirujuk pun untuk halal haram? Ada tak? Ada kan? Faham je tu lah. Kadang-kadang benda tu tadi kita tak nampak. Mungkin kat luar negara pun ada. Ramai orang belajar agama. Dekat Malaysia ni kita kata student kita duduk di Mesir 6,000 orang tiap tahun ada kat sana. Balik daripada Madinah berapa ramai. Tapi untuk jadi rujukan, untuk pasal yang paling manfaat ilmu ni adalah bila mana orang tu tadi dia ajar, orang boleh beramal dengan apa yang dia ajarkan. Pasal benda tu manfaat paling besar. Faham tak? Bila masyarakat dapat ambil ilmu dia dan diamalkan ilmu tadi, itu paling besar. Pasal bila kita yang dijanjikan Nabi SAW, bila orang tu beramal dengan ilmu yang kita ajarkan, kata tauladan kita tunjukkan, maka orang tu belajar dengan kita, dia ajarkan orang bawah dia, orang tu ajar ke orang bawah dia, dan berterusan sampai berapa lapisan sekalipun, berapa generation sekalipun, dia akan dapat pahala berkenaan. Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, atau Nabi kata ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan seperti orang melakukannya. So kita tunjukkan satu, dia akan berterusan sampai kiamat. Orang tak rugi kan? Ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bila orang tu mati kan putus semua amal kecuali 3. Antaranya ilmu yang dimanfaatkan, bukan duit yang kita makan, bukan harta yang kita dapat. Faham? So itu kena bezakan. Jadi dikata kalau dia kata orang tu bersumpah atau buat pengakuan untuk dapatkan berkenaan, maka benda tu dia akan dapat bertentangan dengan apa yang dia nak. Okey? Faham Okey, baik. Ya, saya. Visitor kan. Okey. Belajar UIA. Yalah betul lah. Dia belajar Jordan, master tu UIA, tu USM kan.
USM ah. USM ah. Okey. Faham eh? Dia kata, dan barang siapa dalam tajuk ni juga, dalam hadis Nabi kata, man asarra sirratan albasahullahu ridaaha. Man siapa yang apa, yang dia sembunyikan dalam diri dia satu niat, maka Allah Ta'ala akan pakaikan apa yang dia nak tu. Sebenarnya actually kan dia nak apa? Mana niat kenapa? Kenapa dia belajar? Kenapa dia mengajar? Untuk apa? Maka Allah Ta'ala akan pakaikan apa dia nak. Dan bahkan hadis Nabi dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 188, antara sifat-sifat yang tak terpuji, yang tak suka adalah wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji dengan benda yang mereka tak buat. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji benda yang mereka tak buat. Dan sabda Nabi sallallahu Nabi kata al-mutabashshi'u bima lam yu'ti kalabisi thawbizur. Ada orang yang mutabashshi' bima lam yu'ti, dia orang yang apa, yang sibuk nak dapatkan benda dia tak beri, dia tak berikan sumbangan, tapi dia nak akan dapat hasil. Dia seperti pakai pakaian yang apa? Dusta. Labis zur, seperti pakaian yang dusta, bohong. Jadi faedah hadis ni adalah menghalang daripada riak ataupun apa saling berterusan untuk riak ni. Sekalipun dengan urusan dunia. Urusan dunia biasa pun kita nak dapatkan pun sama juga tak boleh. Jadi asasnya itu sebab kenapa Nabi tak benarkan. Dan dalam hadis Nabi juga Nabi sebut tadi, wa man halafa bi ala yaminin sabrin fajiratin, dan siapa yang bersumpah dengan sumpah yang sabrin dia kata telah sah riwayat ini daripada asal kitab Sahih Muslim dengan lafaz ini, dan direngkaskan dengan lafaz ini ikut yang disebut oleh Imam Qurtubi ni, dengan lafaz yang berbeza dia ambil sikit sini, dia tinggalkan. Dan boleh dikatakan, bahawa siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta lah, yang dusta yang ataupun yang jahat, itu maksud dia tidak akan ditambahkan Allah Ta'ala untuk dia makin kurang, makin kurang. Dia bahkan mungkin dicantumkan dengan hadis yang awal tadi, dengan lafaz yang awal tadi. Macam orang tu kalau dikatakan sumpah dengan sumpah dusta, mengaku dengan pengakuan dusta, atau sumpah dengan sumpah yang jahat untuk dapatkan sesuatu, maka dia akan tidak diberikan Allah Ta'ala sebarang apa yang dia nak, bahkan dia akan diberikan sebaliknya. Okey. Dan dia kata kat sini, dan barangkali dia kata di kat sini dihazafkan, dihilangkan apakah balasan yang dikena kepada orang berkenaan. Kan kata tergantung kan. Dia kata wa man halafa ala yaminin sabrin fajratin. Soalan macam tergantung. Dia either hadis lafaz ini balik pada orang yang sebelum ni, ataupun ada dihilangkan apakah hukuman untuk orang macam ni. Okey. Dia kata apa? Kerana takdir dia, barang siapa yang melakukan perkara berkenaan, Allah Ta'ala murka ke atasnya, Allah Ta'ala akan hukum dia. Seperti itu. Kemudian datang dalam hadis yang dia kata yang lain, man halafa alaihi min liyaqta'a biha malal muslim laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah di atas satu sumpah, liyaqta'a, supaya dia putung ataupun ambil, biha, dengan sumpah dia, malal muslimin, harta seorang muslim yang lain, laki Allah, dia akan jumpa Allah Ta'ala hari akhirat nanti, wa huwa alaihi ghadban, dan keadaan Allah Ta'ala murka pada dia. Kita yang ingat, bila hakim halalkan, maksud dia Allah Ta'ala tak pernah halalkan. Kalau benda itu bukan milik kita, tinggalkan awal-awal. Jangan kita kononnya lawan mahkamah boleh menang, kita lawan. Sedangkan kita tahu benda itu bukan kita punya. Mungkin orang tak cukup dokumen, tapi kita tahu bukan kita punya. Kan? Dokumen orang tak cukup, saksi dia kurang, tapi kita tahu bukan hak kita. Jangan sekali-kali buat. Pasal kalau kita buat benda berkenaan, macam hadis yang datang, nanti kita akan belajar nanti, hadis nombor 138, mana Nabi bersabda, man halafa ala yamin liyaqtati'a biha malal muslimin, supaya dia ambil dengan sumpah berkenaan, bersama sumpah dengan sumpah yang dengan sumpah, supaya dia ambil dengan sumpah berkenaan harta seorang muslim, dia akan jumpa Allah Ta'ala hari akhir nanti, dan keadaan Allah Ta'ala murka pada dia. Okay? Dan riwayat ni dalam hadis ni dia kata yaminin sabrin, dia tanpa alif lam maksud dia sifat sumpah tadi, yaminin sabrin, iaitu yang dia kata yang sumpah yang teguh lah, tetap. Tapi sumpah tadi sebenarnya bohong, tapi dia sumpah dengan sumpah yang tetap, yang tapi jahat. Sumpah tetap yang jahat, dia kata. Okey. Maksud dia kata dia bertahan, nak menang juga, tapi sebenarnya sumpah dia tadi adalah dusta. Maksud dia dia kata dia kata maksud dia sumpah tadi. Dan sabar ni actually sebenarnya ada 3 perkara, okey. Sabrin, sabarlah. Sabrin, sabar, okey. Ya, sabar ni sebenarnya tiga bentuk. Ada sabar tu bertahan. Sabar ni dipaksa, atau sabar ni untuk berani. Okey. Macam Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 175, Allah Ta'ala kata fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka untuk neraka. Mana tahannya mereka dengan neraka. Sedangkan mereka tak tahan.
Degilnya mereka, sanggup mereka nak masuk neraka, maksud dia. Allah Ta'ala kata yang tu. Tu maksud dia sabar tadi sebenarnya bukan semestinya orang tu sabar, sabar yang baik. Sabar ni sabar orang kata degil. Degil pun kata sabar jugalah. Bila Allah kata fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka untuk mendapat siksaan neraka. Maksud dia naknya mereka, maksud dia. Okey. Maksud dia alangkah beraninya mereka untuknya. Dia sifatkan sumpah tadi sebenarnya sumpah yang teguh tetap, dimaksudkan apa? Sabar yang masuk ketiga itu apa? Yang berani. Dia tahu dah salah tapi apa? Wallahi dia kata, dia sumpah juga. Actually benda ni bahaya Kita nak dapatkan benda tambahan dan sebagainya, sumpah juga. Okey? Sumpah bohong tapi dia berani. Ada orang dia takut-takut. Ada orang sumpah berani, berani sungguh dia sumpah. Ha? Zaman kita ramai. Zaman kita ramai. Semua nak bersumpah. Tak ada. Ha? Itu sebab kenapa dalam hadis Nabi SAW kan Nabi kata tu, para Nabi sendiri kan kita terangkan itu, Nabi SAW sendiri pun bila nak bersumpah Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang aku, Nabi tak gunakan nama Allah. Tahu tak kenapa? Sebab nama Ta'ala ni maha agung. Jadi kita kata jangan sampai kita pakai tiap-tiap hari. Last kali kita apa? Rasa tak berat nak bersumpah. Dia ringan je lidah. Ringan je lidah kita nak lafazkan. Itu bahaya dia sebenarnya. Mana bahaya benda berkenaan kita tak sedar. Itu sebab kenapa kita tak diajar. Bahkan Nabi larang kita beli barang daripada orang yang melakukan barang dengan sumpah. Kan orang tu melakukan dengan sumpah kan, balik tinggal, jangan beli barang dia. Dia kata wallahi, dia kata wallahi, assalamualaikum, balik. Jangan beli dengan dia. Paling bahaya. Sebab apa? Sebab bila orang terbiasakan dengan bersumpah, macam kita terangkan itu kan, bila kita kata macam kat Malaysia ni, benda sering dengar, lah sekali lali. Macam kes buang anak kan. Sok khabar cerita. Dan sekali apa jadi? Sekarang ni kita dengar cerita buang anak, kan je. 80-an dulu bila dengar cerita ni mula keluar, 80-an tu kan. Sok khabar ceritakan kan. Dia start dengan zaman budak-budak KBSM ni. Zaman saya lah. KBSM, KBSR. Yang zaman orang sebut Bosya Bohjan tu, actually zaman kita orang. Kalau nak tahu. Sebelum tu tak, lafaz tu tak pernah keluar. Okey, yang orang sebut lafaz lah. Budak-budak yang pelik-pelik ni. Kan zaman tu konsert pelik-pelik dan sebagainya. Okay, jadi budak-budak ni, saya sebut nama pasal orang tahun 70-an, 76, 75 ke atas lahir. Budak-budak ni yang start zaman ni. Zaman budak-budak ni lah yang start buang anak macam tu. Kalau nak tahu tak tahulah kita kata sistem pendidikan ke, apa dia ajar kat sekolah ke, wallahualam. Mak bapak tak kisah ke cara hidup sekolah tak sama dah. Dulu mak bapak ada masa mak dekat rumah, bapak pergi kerja kan. So mak tengok lagi anak. Lepas tu mak bekerja juga, last sekali hilang sekali. Tak ada siapa dekat rumah. So last sekali boleh jadi wallah taala alam. Tapi anyway kita kata apa keadaan sekalipun, start zaman berkenaan kan, 80-an dulu bila keluar cerita kes anak buang anak ni kan, kita dengar macam kan ada orang tu baca surat khabar menjijih mata. Sekarang ni berapa ramai yang bila baca surat khabar tentang anak dibuang atau dia mati dicampak kat longkang sebagainya, air mengalir air mata, angkat tangan. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab sering Constant dia sekali. Macam tu juga masalah sumpah. Bila berterusan di atas lidah kita lah sekali tak besar. Mana tu sebab kenapa Nabi larang kita bersumpah. Hatta nazar pun jangan selalu buat. Sebab benda tu jadi besar. Kita agungkan benda berkenaan. Agungkan Allah Ta'ala bukan dengan sebab hanya sebut nama dia. Agungkan dia dengan jarang bersumpah. Atau kurangkan bersumpah dengan nama dia. Pasal bimbangkan kita kata benda tu sering lintas lidah kita. So last sekali kita dah tak besar. Tu bahaya dia. Sebab dalam Islam ni kita ada benda kita kurangkan, ada lebihkan dan sebagainya untuk kadar ini. Faham? Walaupun benda tu agung. Bila kita bersumpah tu naikkan. Tak tunaikan sumpah tadi, ada kafarah dia. Tapi dalam masa sama, bila bersumpah-sumpah ni sering buat, last sekali benda tu tak jadi besar. Itu bahaya dia. Okay? Kerana orang ni tadi dia kata yaminin sabrin, apa sumpah yang berani, yang berani, yang jahat. Dia kata kerana orang tu menyekat orang yang bersumpah tadi untuk terus bersumpah. Okey, dan dia berani untuk bersumpah. Dan disebut sabrin ni tadi kerana di atas lafaz bahawa dia adalah berani Dia sifat tadi atas sumpah berkenaan bahawa dia muannas sebenarnya yamin sabrin kerana dikata dimaksudkan dengan masdar. Kalau sebenarnya actually yamin ni actually muannas, feminin. Yamin sepatutnya sabrah sebenarnya sabrah, tapi dia tak gunakan lafaz berkenaan. Jadi secara asasnya kita kata sumpah dengan sumpah yang berani ni yang untuk dapatkan harta dan sebagainya adalah di antara perkara-perkara yang diharam dalam Islam. Jelas. Tapi hadis ni sebenarnya kita bincangkan macam sering kita balik-balik. Kalau apa-apa yang disebut dalam hadis kita baca tadi, yang bunuh diri dengan cara berkenaan atau yang bersumpah dengan sumpah yang dusta ataupun mendakwa bukan hak dia atau melaknat seorang muslim yang lain. Benda ni kalau orang tu kata halal dia buat, maka dia kafir.
Tapi kalau dia kata dia buat berkenaan dalam keadaan dia tak dia terlupa, terlalai, mulut terlepas dan sebagainya, istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan, tu je. Ataupun orang yang mati tadi, kalau dia mati dalam keadaan, kita kata keluarga dia mungkin dalam keadaan duduk dalam keluarga yang tidak kuat agama, tak ajarkan dia berkenaan dengan pegangan agama, dia bunuh diri macam tu, kan, dia ingatkan itu jalan penyelesaian bagi masalah dia. Dia lupa bahawa setiap kali ada mendung akan ada, lepas mendung apa? Lepas hujan ada? Dia panas balik, dia akan mendung kita cerah balik lah. Itu hujan apa? Mendung tak mesti hujan. Ya, mendung kadang-kadang cerah, mendung gelap, kadang hujan, tak hujan pun. Jadi orang, kalau manusia ni faham kaedah tadi, dia setiap kali berdatang pada dia keburukan, dia menantikan apa? Kebaikan. Dan bila datang kebaikan, dia jaga-jaga akan datang apa? Keburukan. So dia sentiasa berjaga-jaga, bersederhana. Dia dapat kebaikan tak gembira over sangat. Bila dia kena musibah tak down bawah sangat. Dia sederhana, duduk diam. Kalau nak kata wasatiyah, ni wasatiyah. Ini wasatiyah dia. Ini yang kita kata sederhana. Bukan je kita kata yang terbaik orang manusia tadi, bukan terlampau sangat, bukan ni sangat. Bahkan bila dia kena musibah, dia kena dapat kebaikan, dia tak terlampau happy, dia relax. Pasal dia jaga-jaga, mungkin akan kena ujian Allah Ta'ala. Kalau dia kena kebaikan, dia tak gembira sangat, mungkin Allah Ta'ala tengah uji dia dua-dua sekali. Dia tak ada rasa dua-dua sekali sebagai keputusan akhir pada kehidupan dia. Pasal keputusan sebenar akhirat. Sini bukan tempat untuk balasan segala-galanya. Allah Ta'ala boleh beri kepada kebaikan atau keburukan berdasar kehendak dia. Boleh jadi kita dapat ujian kebaikan, boleh kita dapat ujian keburukan. Tapi akhiratlah tempat pembalasan yang sebenar, bukan dunia. Bukan dunia. Kalau orang nak sama dunia habis, orang kafir saja yang dapat dunia ni sampai habis. Dia kena makan semua sekali, habis di dunia saja, tak ada di akhirat nanti. Allah Ta'ala kedepankan dahulu semua yang diorang dah buat. Faham? Jelas? Ada soalan? Baik, insyaAllah kita akan masuk kemudian. Bab tidak la yughtaru bi amilin hatta yunzaru bima yuhtamu alaihi. Mana bab berkenaan dengan tidak tertipu dengan amalan seseorang yang beramal, sehinggalah dilihat dengan apa yang orang tu tamat dengannya. Actually seorang tu kadang-kadang dia beramal dengan amalan ahli syurga banyak sangat, tapi ujung last nak mati tu dia akan bermasalah. Ada orang tu bermasalah kan, tapi last sekali ujung tinggal seminggu lagi, sehari lagi nak mati, dia bertaubat. Jadi kita jangan tertipu dengan keadaan yang biasa. Sebab kenapa kita diminta kepada Allah Ta'ala supaya tetapkan hati kita di atas agama Allah Ta'ala. Jangan kita salah faham yang kita macam happy je, macam aku dah datang taklim kerap ni, takkan kot syaitan datang, apa pasal pula kan? Kalau baca Quran pun syaitan datang, apa pasal betul lain tak datang? Ya tak? Mana kah? Angkor Wat dia terus? Tak, bila kita menziarahi tempat-tempat tertentu yang mempunyai kesan sejarah, tak kira apa saja, tak menjadi masalah. Tapi kalau kita ziarah temple tu tadi untuk menghadiri ritual dia, ya. Kalau dia kata kita datang untuk tempat sejarah, kan Angkor Wat tu sejarah sebenarnya, bukan berkaitan dengan itu. Sejarah mana tamadun dunia. Kita dapat iktibar kat situ, tengok. Diorang dahulu ada tamadun, ada kehidupan, pandai buat batu dan sebagainya. Tiba-tiba bangsa tu hilang macam tu je. Mana orang berkenaan pergi? Sedangkan orang kampung keliling kawasan berkenaan, kerja rumah dia kayu. Siapa yang buat kerja batu tadi? Mana orang yang pandai tadi? Hilang. Di mana dia orang pergi? Jadi kita ambil iktibar, tak ada masalah kak. Macam dah? Buat sikit. Kalau batu cave ni actually bukan tempat bersejarah sebenarnya. Dia actually cuma fascinated by dia tangga banyak lah. Kita tunggu kat luar lah. Kita masuk dalam lah. Aku nak masuk dalam, kau masuk dalam. Aku tunggu kat luar, dia kata. Tak ada masalah. Piramid tu actually dia itu kubur. Piramid tu bukan tempat penyembahan. It's actually kubur. Pergi tengok tempat bersejarah. Binaan tadi macam batu cave bukan bersejarah. Itu diorang kebetulan orang India di Malaysia ni menyangka dewa dia lahir kat situ. Church mana tu? Siapa masuk church? Kalau tempat bersejarah tadilah. Kalau tempat bersejarah, ya. Kalau tempat bukan bersejarah, tak ada tempat, tak ada ni lah. Lebih-lebih kalau ada kata ada ritual khas dia buat, jangan masuk. Kan Omar sendiri masuk dalam gereja. Bahkan Omar elakkan, bahkan atas sebenarnya solat dalam gereja tak ada masalah. Omar ketika mana dia terima kunci Baitul Maqdis, dia nak keluar tu kan, jadi bila azan dia nak keluar, nak solat. Lepas tu orang tu kata, kenapa tak boleh solat dalam ni, bukan tempat ni bersih sebagainya kan. Jadi dia kata, aku bimbang kalau aku solat dalam ni, nanti semua orang Islam akan buat kerja, nanti korang tak ada tempat ibadat nanti kan, kita orang semua datang masuk tempat tu, kita solat dah ni, nanti kita rampas semua gereja korang. Jadi Omar tak solat tempat tu je. Jadi asasnya tempat tu milik Allah Ta'ala, tanah Allah Ta'ala, dunia ni kat mana saja halal, sah.
Cuma bila ritual tu dibuat, tajuk ketika ritual dibuat tu, tempat tu bersih. Kita boleh masuk, tak ada masalah. Faham tak? Macam Omar masuk terima kunci dalam tu, dalam gereja. Dia solat dalam gereja. Bila nak tu, boleh solat, sah solat. Pasal dalam hadis Nabi kata, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku, Nabi kata, bumi ni seluruhnya masjid dan alat bersuci. Tanah dunia ni seluruhnya ada. Dan Nabi cuma larang kita solat 2 tempat je. Hammam, tandas, wa makbarah, dan juga perkuburan. Tanah perkuburan. 2 ni tak boleh. Yang lain ni silakan. Tak ada halangan, tak ada sekatan. Silakan. Faham? Sebab kenapa Omar dia keluar gereja bukan sebab tempat kotor. Dia masuk terima orang tu kata nak ambil kunci, dia ambil dan tu, tak ada masalah. Dan tapi masalah dia bila lari keluar, dia kata bimbang apa? Bimbang takut nanti kalau dia buat, nanti orang Islam lain akan buat. Nanti semua orang masuk gereja. Kabila asalnya kan semua masuk gereja. Nanti orang gereja macam apa hal orang Islam datang sembahyang ni? Masalah kan? Jadi Omar elakkan benda tu. Faham? Secara asasnya bukan benda tak kotor. Kuil pun sama. Tak ada masalah, kuil dan sebagainya, nak semayang benda tu boleh. Tetapi, tajuk dia tetapi kalau kita dah semayang ramai kat itu kan, nanti mula Sami tu kata biar benar dia orang ni nak take over kita punya gereja, kuil ke? Kan, faham tak? Saja itu je sebab dia. Tanah tu tanah milik Allah Taala. As long as bukan kubur, bukan juga apa tandas, maka semayanglah. Bahkan Nabi SAW ketika mana Nabi tawaf di Baitullah, di keliling Kaabah tu ada berhala. Ketika Nabi datang untuk tunaikan umrah qada, Nabi buat. Dan ataupun ketika Nabi terima orang solat, Kaabah masih lagi ada berhala. Nabi tak disuruhkan pecah lagi. Nabi memang bahkan Nabi jadikan di antara Nabi dengan Baitul Maqdis, Kaabah kan, Nabi solat dekat Hijr Ismail, daripada Hijr Ismail Nabi akan sembahyang belakang macam tu. Mana ini pintu Kaabah, Nabi akan sembahyang itu untuk menghadap ke Syam, ke arah Baitul Maqdis. So Nabi akan jadikan di antara dia dengan Baitul Maqdis Kaabah. Sedangkan dekat situ ada berhala. So tak ada masalah. Ketika waktu berkenaan walaupun di Masjid Allah Taala tapi dah dikotori dengan cemari dengan berhala, tapi Nabi tetap solat di situ. Faham tak? So tak ada alasan. Cuma macam tadi kalau kata tai pusam, kita hadir sama, boleh ke tidak? Itu tajuk dia. Mana ketika keraian tadi. Bukan keraian, tak ada masalah, hadirlah. Kita tengok tempat dia apa jadikan. Contoh macam orang tu latih naik tangga, dia naik muka Gunung Kinabalu, digunakan tangga batu cave untuk lari-lari turun bawah, naik bawah. Silakanlah. Masalah dia. Tak ada tangga panjang lagi. Tangga tu paling tinggi, guna. Naik turun. Tak ada masalah. Pasal tempat tu tadi bukan milik dia orang. Tempat tu tanah Allah Taala. Terus? Okey. Dia problem ni sini. Problem dia sebenarnya kubur yang di tempat dia orang tu kan. Yang di Mesir. Di Mesir dia orang dari kawasan perkuburan tu, dia tanah perkuburan tu bukannya tanah perkuburan. Rumah tu kan bila orang tu mati ditanam tu dekat rumah dia. So dalam tu macam tu keadaan dia. Macam Imam Syafi'i punya tempat dan sebagainya kan. Tanam tu ada kawasan. Dan actually benda tu bukan tanah perkuburan asal sebenarnya. Itu actually tanah dia orang sendiri. Ya. Ada cakap pak saya ada waktu tapi tak yang kita kata yang biasa ni yang duduk tadi dekat luar kawasan sebenarnya. Actually saya tahu tapi time semayang tak ada semayang tu, kena keluar. Dia macam ada pintu tau, dia ada pintu. Untuk masuk tempat tu ada pintu. Dia macam ni macam bayangkan rumah kedai, tahu rumah kedai? Kiri kanan ni kan. Semua dalam tu buka pintu dalam tu kubur. Ada orang tinggal dalam tu. Dia cil turun temurun, dia tak nak bagi tanah dia hilang, macam tu je keadaan dia. Itu bukan tanah perkuburan yang asal. Bahkan kalau kita contoh macam saya mati kat sini, katakan saya mati sini, saya minta ditanam di sini. Tanam kat tepi ni kubur saya. Ini bukan tanah perkuburan. Kubur saya di sini tapi ini bukan tanah perkuburan. Hatta Masjid Nabawi, kubur Nabi termasuk dalam masjid, bukan kubur. Kalau kubur tu bakit itu tempat tanam orang, tanah orang mati. Tapi yang Nabi punya kubur kebetulan di situ ada masalah. Faham tak? Jadi beza masalah tempat itu ada ditanam mayat di situ atau kubur itu tempat tanam orang, kita datang bina bangunan. Lain. Yang berlaku sekarang ni macam cik kata tadi, adalah orang tersebut tanah dia asal itu rumah dia minta ditanam di situ. Maksudnya itu kan tanah perkuburan. Itu sebenarnya adalah rumah dia. Yang berkenaan dengan tempat yang diorang masuk bawah tanah tu tempat lain. Saya tak, bukan maksud saya bukan yang tu. Itu bukan perkuburan yang biasa. Tempat yang besar yang biasa asal keluarga tadi, diorang ada rumah-rumah dia. Rumah-rumah yang tu. Dia macam rumah. Kalau kita datang naik bas kan, kita nampak ini rumah kan. Mungkin atap kan tak ada pun. Tak ada atap.
Tapi itu yang rumah dia, dah masuk dalam tu ada kubur keluarga berkenaan. Keluarga Ali, keluarga Ahmad, keluarga Abu, semua tanam macam tu. Kat sini dia ada kuburan khas. Zaman kawasan para sahabat macam tu juga. Kubur tu kawasan kuburan. Itu tanah peribadi dia, bukan tanah perkuburan. Malaysia punya kan kita khaskan tanah khas. Mana Taman Ibu Kota kan satu kawasan. Di mana? Itu tanah milik dia, tanah peribadi dia. Itu tanah milik dia tu. Itu tanah peribadi dia. Keluarga Ali, keluarga Ahmad, keluarga Abu, keluarga Ahmad, keluarga apa ni sebagainya. Dia letak macam tu kubur dia. Bukan itu tanah tu bukan tanah awam. Akad kita kata orang tak boleh tanam masuk dalam tu. Mana boleh? Kecuali yang diterbuka untuk wakaf. Itu yang dibeli tu maksud dia Malaysia punya. Bukan tanah tu tanah kita. Kita nak buat apa terpulang, nak buat rumah tak apa. Kita buat kubur. Faham tak? Kita buat kubur. Kalau orang tu tak buat kubur, ada orang buat kubur, ada tak buat kubur. Itu ada kubur macam tu, ada kubur tak macam tu. Yang tempat macam tu sebenarnya yang tanam masuk dalam sepelka kan. Yang dia masuk dalam tangga, lepas tu ada bilik-bilik kan. Yang itu dia buat macam tu untuk pasal kurang tanah untuk tanam. So biasanya dia buat apa? Dia bila lepas orang mayat tu dah hancur, dia ambil, dia buang, kemudian letak mayat lain dalam tu. Tu cara dia. Itu tak ada kaitan dengan kita. Bukan macam tu. Tanah perkuburan ni kita faham tadi, tanah perkuburan tempat tanam macam baket lah. Boleh, tak ada masalah. Tanah rumah kita. Macam dalam rumah, saya ada rumah. Lepas tu saya mati, saya minta tanah kubur saya sebelah rumah saya. Boleh. Itu bukan tanah perkuburan. Faham tak? Dia punya maksud dia tanah milik kita. Kita letak tanam orang ke, tanam apa ke, tanah kita. Tanah perkuburan ni maksud dia tempat ditanam orang ramai. Siapa mati tanam kat situ. Itu tanah perkuburan. Faham tak? Dia ada beza. Macam dekat Mekah dulu Mu'alla. Kat di situlah Khadijah ditanam. Di situ kat ditanam Abu Lahab, Abu Jahal. Kan tanam situ juga. Orang musyrikin ada situ juga. Macam di Mekah dulu ada kubur baket dan sebagainya. Ada tempat ada di Madinah kan. Itu tempat dia. Itu tanah perkuburan. Kena bezakan sekarang ni. Rumah kita tanam orang lain. Itu kan tanah perkuburan. Faham? Kalau dia kata kebetulan ada rumah kita tanam dalam rumah. Saya minta punya bilik tu saya tanam dalam tu. Minta terpulang lah, tak masalah lah. Mana sekarang ni ini kan tanah perkuburan. Faham tak? Dia buat tanah perkuburan. Saya ulang sekali lagi. Tanah perkuburan awam maksud dia. Orang semua tanam orang kat situ. Itu tanah perkuburan dipanggil. Kita tanam diri kita kat mana, dekat rumah kita, itu kan tanah perkuburan. Faham tak? Kita kuburkan diri kita dan rumah kita. Itu kan tanah perkuburan. Hatta Nabi punya bilik, tempat tu bukan tanah perkuburan Nabi. Itu bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya Nabi ditanam dalam tu, Abu Bakar ditanam dalam tu, Umar ditanam dalam tu. Tapi bukannya tanah perkuburan. Kena bezakan betul ni. Ni kan salah faham pula, boleh tak tidur semayang dekat kubur ni kerana benda tu berlaku. Tak ada kaitan pun. Apa berlaku kat Mesir, perbuatan mereka tu, itu tanah diorang. Diorang nak buat apa kat situ, kebetulan tanam orang lah. Itu bukan tanah perkuburan asalnya. Bukan tanah perkuburan. Kita tanah orang Malaysia ke dan sebagainya, kerajaan Malaysia punya ke, atau orang Mesir punya ke, terpulang. Tapi itu bukan tanah perkuburan asalnya. Dia tanah keluarga sebenarnya. Faham tak? Tanah keluarga mereka. Ya. Diorang tu kan jaga kubur. Yelah, situ tak ada masalah. Dia bukan tanah perkuburan. Faham tak? Dia sini diorang kan dekat kubur tu. Depan, tahu, jauh. Dia tak ada kaitan, tak ada dia letak tepi kubur tu rumah dia. Tak ada. Ya. Itu bukan, dia tak masuk dalam kubur tu punya kawasan pun sebenarnya. Kan dia duduk belah sini kan, kat jalan masuk tu. So tak ada pening kepala. Anyway, kuil, gereja dan sebagainya, tempat tadi sah untuk semayang. Tak ada masalah. So masuk pun tak ada masalah. Cuma ketika ritual tadi, adakah kita kena hadir sama? Kau dah datang kan, orang tu kena ni, kita masih ni nakkan kepala kita. Kita pun ulur. Masalah lah. Itu tempat apa? Itu tempat di mana berlaku pemusnahan kaum-kaum yang terdahulu yang datang dalam Quran Karim. Yang mana tu? Dia tak mati. Dia jadi kena tahu tempat yang di mana diorang berada tu dekat telaga tu Nabi SAW tak benarkan. Diorang ada tempat ke tempat lain. Nabi berada di kawasan berkenaan juga. Faham tak? Siapa tu pergi? Tak ada. Saya terang. Saya kata saya pergi Mesir kan. Ada orang bawa pergi Mesir. Dia nak bawa pergi. Saya kata kenapa bawa pergi makam-makam ni? Saya kata saya tak nak pergi. Kan kita minta tak nak pergi. Sampai-sampai masuk ada orang masuk. Saya tak masuk. Saya keluar je. Mami tu kan dah tanda kematian. Itu tak ada kaitan kak. Akak sama kejap ke makam tatuk, kejap lompat sini. Jangan lompat-lompat.
Saya letih nak kejar tau. Saya kejar sini, orang lompat sini. Saya tutup sini, orang lompat sini. Jangan lompatlah kejar. Tak ada konsep sama. Pasal beza dia, ini terkesan sejarah. Macam mana orang zaman dahulu Mesir ni, dia preserve mayat dia. Dan bahkan mayat Fir'aun tu Nabi Allah Ta'ala kata dalam Quran, walinaj'alaka liman khalfaka ayah. Mereka menjadikan kau untuk orang selepas ini sebagai tanda. Litakun liman khalfaka ayah, supaya kau jadi untuk orang sebelum lepas ini sebagai tanda. So kita dapat lihat sebagai tanda kebenaran Al-Quran Karim bahawa mayat dia ditemui. Sedangkan orang-orang Yahudi tak tahu, Nasrani tak tahu apa jadi dengan Fir'aun. Quran kata mayat dia preserve, dan Quran dibenarkan dengan cara berkenaan. Itu kisah dia. Kita iktibar, bukannya masalah kita datang sana ada ritual, ada keseronok. Macam kita sekarang ni masalah apa Kamal Atatürk. Dia tahu kan kesan sejarah yang bagus pun tak payah bagi masuk. Kalau orang masuk kita duduk luar lah. Tak payah masuk dalam makam dia buat apa. Yang problem kita, orang kita Malaysia ni kadang menonong masuk. Orang begini, ini masjid apa kuil sekian-sekian. Macam kat Mesir tu, Universiti Azhar punya Jami' Azhar, tempat di mana orang belajar. Imam Syafi'i mengajar dulu, imam-imam besar dulu mengajar. Ni, sini masjid dia. Diorang pergi masjid Husin sebelah sini. Saya kata, kenapa tak pergi masjid ni? Kenapa pergi masjid ni? Dekat sini ada orang guling-guling kat lantai dan sebagainya. Saya, diorang masuk, saya kata masuk. Saya kata dengan diorang keluar. Siapa-siapa yang tadi, saya kata keluar. Jadi yang apa, orang yang apa, bahagian yang bawa tu pun bengang dengan saya lah. Saya banyak kali saya lawan dia. Saya kata masalahnya kau punya banyak tempat yang bagus kau bawa. Macam ni kita tengok tempat Imam Syafi'i mengajar dulu. Tak bawa masuk pun. Kan? Dia boleh masuk dekat situ. Dekat tempat mana Syiah punya masjid. Gila apa? Kita kena ada stand, kena ada pendirian. Tempat tak ada kaitan dengan Islam, tak ada kaitan dengan sejarah Islam, tinggalkan. Orang nak masuk, tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk? Tak ada kaitan. Tak ada pahala aku masuk. Kat sini tempat kita tengok para ulama mengajar dahulu. Di sini imam belajar, masuklah kita tengok. Kesan macam diorang belajar dahulu. Even sama sekarang ada lagi halaqah-halaqah Al-Quran dan sebagainya. So itu cara kita belajar. Ni kadang main nonong ni masuk, kan nonong semua masuk. Apa lupa tak tahu. Saya tunggu luar, dia kata ngarut je masuk. Kat Mesir kan, macam ada kes orang Melayu kita pergi Mesir, lepas tu diorang bawa naik kapal apa? Kapal gelik tengah malam. Ada belly dancer, ada makan dan belly dancer. Dia kata, lepas tu ada orang tu kata apa? Alah ustaz, tutup mata je. Saya kata pasal pula kalau tenggelam kapal kan macam mana? Saya kata dengan dia orang, dia nak boleh bawa, mahal pula tu $30 ke $20. Mahal. Lepas tu habiskan duit, buat apa, ngarut je. Mana kita kena ada stand lah. Jangan kita asyik macam lalang, orang ke kanan. Ada stand lah sikit. Bahkan saya pergi tu 27 orang kot, lebih kurang. Mulut saya lah, saya kata apa. Besok nak pergi ziarah kubur Rasulullah, malam ni pergi tengok orang gelik. Tenggelam kapal kan semua tahu. Semua tak pergi kecuali 4 orang. Degil ni memang saya jumpa sampai ke Madinah pun degil juga. Dia tunjuk dia pandai. Tapi cerita dia nak pergi juga, pergilah. Kan kita kata tak payah. Jadi malam tu duduk hotel makan je lah, pergi kat hotel, apa masalah dia. Kan ada separuh tu jalan lagi tengok kedai baju keliling tu kan. Lagi ni puas hati. Ada pergi masuk, orang pergi gelik, kita gelik. Semua orang pergi, kita pergilah. Kan kita tanya apa dia orang bawa kan. Janganlah tak tanya. You are buying the product. Tak tahu barang apa. Mentelan je. Apa yang sedap kata. Jangan, haram. Jangan buat macam tu. Okey? Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.